Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua, apapun, di mana pun, semua mukmin dan mukminat seluruh sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun jalan yang kamu bawa, baik jalan syariat, jalan tarikat, jalan hakikat, jalan makrifat, jalan sir, jalan sir, semoga sentiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada kezaliman dan dari penindasan. Baiklah, hari ini aku ambil peluang nih, dan aku rasa video ni mungkin tak panjang kerana ada mesej yang perlu aku sampaikan pada seseorang, pada keluarga berkenaan. Secara umumnya, pada orang yang aku maksudkan ni, pada keluarga berkenaan, yang aku maksudkan, asasnya bukanlah warga yang ada di tanah jauh ini, bukan. Tapi di satu tempat yang mana dahulunya tanah itu adalah termasuk di dalam tanah Jawi. Di satu tempat di mana tempat itulah anak guruku, yakni ayahandaku, anak pada ayahandaku, diheret dan ditenggelamkan lalu dipancung. Beginilah secara asasnya. Aku cuba, dan aku harap video ni sampai pada orang berkenaan, sama ada melalui channel ni ataupun alamat di dalam mimpi ataupun isyarat di dalam sepanjang hidupnya. Aku difahamkan engkau dan keluarga engkau mengamalkan ilmu hitam, ilmu sihir, yang mana sihir dan ilmu yang engkau amalkan menganiaya orang lain, sehingga ada yang menemui ajal lalu melalui hidup yang luar biasa derita, bahkan menemui ajal dengan cara yang tidak rasional. Aku difahamkan bahawa engkau dan keluarga engkau mengamalkan ilmu hitam dan memelihara sesuatu yang menjadi pegangan, pujaan, sembahan, semahan, yang mana peliharaan engkau itu perlu dijamu, dan amalan yang keluarga engkau buat, termasuk engkau, sangat-sangat menzalimi orang lain. Aku minta maaf pada yang lain yang mungkin tak faham apa yang aku sampaikan, tapi aku nasihatkan pada keluarga berkenaan, sila hentikan. Silalah kembali bertaubat. Silalah
Silalah kembali mohon ampun dari Allah Ta'ala. Tinggalkan semua amalan-amalan salah yang engkau amalkan untuk menganiaya orang lain. Sila tinggalkan. Jangan gunakan perkara-perkara yang bersalahan secara batil semata-mata untuk memuaskan diri, semata-mata untuk kepentingan diri, semata-mata untuk menganiaya keluarga lain, sehingga meregut nyawa keluarga tersebut. Sehingga keluarga yang menjadi mangsa mengalami keadaan hidup melalui hidup yang derita, sakit yang tak kunjung sembuh, dan akhirnya lumpuh dan mati secara tidak wajar. Hentikanlah sebelum peperangan antara kita bermula. Sebelum aku turun ke gelanggang seluas sejadah antara kau dan aku, antara keluarga engkau dan amalan nenek moyang yang dipusakanya oleh engkau. Sebelum pertembungan antara engkau dan aku bermula, aku harap sila tinggalkan. Aku mohon, sila tinggalkan amalan-amalan yang engkau ada yang bertentangan dengan agama. Sila lepaskan hantu raya dan pelesit yang jadi dampingan engkau. Sila lepaskan. Kerana masa sudah dekat, masa sudah hampir. Masa perlawanan itu sudah hampir. Sudah sangat hampir. Aku tak katakan bilakah tarikh dan waktunya, tapi aku katakan waktu itu sudah hampir. Dan aku berharap, bahkan aku berdoa supaya engkau tarik semula segala sihir yang sudah engkau lepaskan, agar keluarga berkenaan boleh hidup dengan tenang, boleh berbahagia, tidak diliputi oleh sihir, tidak hidup dalam keadaan yang menakutkan, tidak diganggu dengan bayangan-bayangan dan kelibat-kelibat yang menakutkan. Semoga keluarga berkenaan kembali menjalani hidup sebagai manusia biasa mengikut fitrahnya. Semua orang berhak untuk berbahagia. Jadi aku nasihatkan, tarik semula sihir dan ilmu serta peliharaan yang sudah engkau hantar pada keluarga berkenaan. Kerana bagi aku, bukan kerana aku hebat, tidak. Bukan kerana aku hebat. Bukan kerana aku dari Pulau Besar Melaka, punya rantai yang berbeza dari yang lain. Bukan. Bukan kerana itu. Aku bercakap dari hal sebagai insan, sebagai manusia. Kata guru, sementara aku boleh bercakap dalam bahasa manusia, jangan sampai aku bercakap dalam bahasa separuh manusia, separuh haiwan, separuh manusia, separuh syaitan.
separuh manusia, separuh Allah. Apa yang guru maksudkan dengan separuh? Kata guru, ilmu di dunia ini tentang roh itu dan apapun ilmu hanyalah setitis dari separuh titisan dari paruh burung. Maka dengan ilmu setitis itulah mesti kita pegang. Kerana ilmu setitis itu tidak ada setitis, maka tidak ada selamat. Tidak ada. Memahami ilmu setitis, insya-Allah Ta'ala memahami ilmu selamat. InsyaAllah Ta'ala. Kata guru, fahamilah, wahai anakku, bahasa ini, bumi ini, kata guru, terletak di atas tanduk seekor kerbau. Yang mana kerbau itu sehari bernafas sebanyak 2 kali. Tak kala kerbau itu menghirup nafas, maka surutlah air laut. Tak kala kerbau itu menghembuskan nafas, maka pasanglah air laut. Dan kerbau itu berpijak di atas karang. Karang itu terletak di atas belakang seekor ikan, yakni ikan nun. Dan ikan nun itu terletak di dalam kalam. Maka camkan baik-baik, wahai anakku, bahawa huruf ba dan nun itu ianya dikenal melalui letaknya titik. Jika dititikkan di bawah, ia menjadi ba. Dititikkan di atas, ia menjadi nun. Dari situ, wahai anakku, fahamilah engkau bahawa ilmu bismillah, nun wal kalam wa ma yasturun, itu adalah ilmu di antara bismillah, di antara ba, kaf dan nun, di antara ilmu kun fayakun, kun huha inna ikra akakumakum indallah larhum bukum. Maka anakku, ilmu pancung laksamana ini janganlah disia-siakan. Kerana pancungnya tidak akan tersasar. Tidak akan. Ilmu garis laksamana ini, wahai anakku, tidak akan tersasar. Pada mereka-mereka yang saleh, yang mengamalkan sihir, ilmu hitam, untuk diberikan sebagai penderitaan kepada kehidupan orang lain, maka ayahanda ijazahkan pada seluruh anak-anak HB, PWHB, maka kisaslah, laksanakanlah demi hak wa kul ja'al hak. Jadi aku harap orang berkenaan yang menganiaya keluarga berkenaan
sama ada channel ini sampai kepada kau, ataupun kau mendapat isyarat daripada mimpi atau bisikan daripada peliharaan dan jelmaan kau. Tariklah kembali kezaliman yang kau buat. Tariklah. Engkau masih punya masa. Walau tak sampai seminggu. Aku harap tarik semula segala hantu raya yang kau ada. Segala pelesit, jembalang dan puaka yang kau ada. Tarik semula. Kerana ini jalan Laksmana. Sila tarik semula. Engkau ada masa seminggu paling panjang, dan tak sampai seminggu paling singkat untuk engkau tarik semula segala sihir dan penderitaan yang kau berikan kepada mangsa. Sebenarnya, Bismillah Allahu Rabbuna wa Rabbukum lana amaluna walakum amalukum lahu jata bainana wa bainakum Allah yajma'u bainana wa alahil masyir. Sebenarnya tidak ada perbalahan antara kita. Tidak ada. Siapapun yang tak kau sihir, siapapun yang tak kau anaya, dengan peliharaan dan ilmu yang kau ada, itu terserah dan terpulang. Tapi hendaklah kau tahu, apabila perkara itu sampai pada pengetahuan kami, anak-anak HB, engkau takkan terlepas. Kerana gelanggang sebesar sejadah, engkau takkan terlepas. Sungguh pun pintu taubat itu masih terbuka dan sentiasa terbuka. Aku takut kalau engkau yang tertutup. Kalau kerana engkau yang tertutup. Dan kalau engkau yang ditutup di dalam lahat, engkau yang memakai baju tidak berjahit nanti. Jadi sila tarik kembali semua hantu raya yang kau ada, yang kau kirimkan pada mangsa. Sila tarik kembali. Sila batalkan dan tanggalkan ilmu-ilmu hitam yang kau ada, berapa hebat pun. Sila. Kerana apabila kau lakukan itu, aku akan dapat isyarat dan petunjuknya dari guru. Dan kita tidak akan bermusuh dan tidak akan berbalah. Dan aku nasihatkan, secara jujur aku nasihatkan, jangan kau cuba apa-apa lagi. Khususnya pada aku dan pada anak-anak HB, pada yang ku cinta dan ku sayang. Jangan. Kerana ada setengah-setengah perkara yang sebenarnya perkataan menyesal tidak memberi makna. Bahkan perkataan taubat juga tak sempat kau lafazkan. Sila tarik kembali. Pertempuran kita sudah sangat hampir. Sila tarik kembali. Jika engkau dapat alamat di dalam mimpi atau alamat di dalam isyarat semasa kau hidup, sila tarik kembali sihir yang kau gunakan, hantu raya yang kau gunakan, pelesit yang kau gunakan. Sila tarik kembali. Kecil semua tu di mata orang-orang rohani, di mata orang-orang yang berjalan di dalam jalan garis Laksmana, anak-anak HB. Kecil. Di mata orang-orang rohani, engkau bukan siapa-siapa. Bukan.
Tapi kezaliman yang kau buat memberi makna pada orang-orang HB, orang-orang rohani demi jalan hak. Siapa pun engkau, apa pun kau, dari gunung mana, dari bukit mana, dari pusat mana, dari paya, hutan atau belantara, aku tak peduli. Jika tidak engkau tarik ilmu yang kau ada, kezaliman yang kau kirimkan pada mangsa, bukan nyawaku, bukan, tapi nyawa engkau adalah taruhannya. Dan kau takkan mampu. Sekali lagi aku katakan, engkau takkan mampu menghalang pancongan Laksmana. Takkan. Engkau takkan boleh halang cahaya pada guru. Kerana pancongan guru adalah pancongan halilintar. Jadi aku nasihatkan, tariklah semua kezaliman yang kau ada, yang kau buat. Cukuplah. Setelah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, engkau menzalimi keluarga berkenaan sehingga malang tidak pernah berhenti. Bahkan ada yang maut kerana kezaliman yang engkau buat. Cukuplah. Kembalilah bertaubat. Kerana engkau juga manusia. Tuhan kita sama. Tuhan kita sama. Tanggalkan pakaian kebatilan yang kau pakai. Tanggalkan sarung kebatilan yang kau pakai. Buang segala ilmu engkau yang bersalahan. Hanyutkan, larungkan segala peliharaan yang kau ada. Kerana semua itu tak akan dapat menyelamatkan engkau dan tak akan dapat mendindingi engkau. Takkan. Mungkin selama ini kau boleh berlindung di balik jelmaan dan peliharaan yang kau ada. Tapi bukan sekali ini. Bukan. Percayalah. Sama ada engkau percaya atau tidak, engkau takkan lepas di dalam perlawanan gelanggang seluas sejadah. Engkau takkan lepas. Takkan. Bukan kerana aku takut sebenarnya maka aku bagi peringatan. Bukan. Aku bercakap sebagai insan yang mana engkau masih punya kesempatan. Pintu taubat sentiasa terbuka selagi engkau belum temui ajal. Belum. Kerana ajal satu perkara yang kau tidak tahu bagaimana datangnya, apa dan kenapa. Kerana setengah ajal adalah kifarah pada perbuatan engkau sendiri. Kifarah pada kezaliman yang kau buat. Jadi, silalah. Tarik semula semua sihir, jelmaan, peliharaan yang kau ada dan bersihkanlah diri. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyakkan selawat. Perbanyakkan. Engkau cuma ada masa tak sampai pun seminggu untuk pertembungan ni. Namun jika engkau berhajat dan berdegil, masih terus amalkan dan menzalimi orang lain, pun aku tidak halang dan tidak larang. Silakan. Tentu kau boleh cari aku. Tentu.
Kerana orang yang ada peliharaan dan ada dampingan yang berserta jin dan syaitan akan dibisikkan di telinganya oleh peliharaannya. Jadi kalau engkau berhajat, aku pun nak berkirim salam pada guruku, pada yang bersama dengan guruku. Aku nak berkirim salam supaya pada perlawanan kali ini seluruh rohani, baik para wali atau syuhada dari rantaian guruku, turut-turun memerangi musuh yang nyata ini. Bismillah in kana ila sayhata wahidatan fa iza hum khamidun. Jadi pada guru, ayahandaku khusus, saksikanlah, dengarkan bahawa anak andamu akan turun lagi di dalam gelanggang seluas sejadah, di dalam perlawanan hak dan batil. Maka kita akan bersama lagi, wahai ayahanda. Engkau cuma ada masa seminggu. Aku rasa jalan terbaik adalah engkau tanggalkan hantu raya yang kau ada, hanyut dan larungkan di dalam sungai, dihanyutkan ke laut. Kerana jalan terbaik bagi engkau adalah sambut semua hari raya, bukan memelihara hantu raya. Ada banyak hari raya sebenarnya. Hari raya Aidilfitri, hari raya Aidiladha, hari raya Taipusam, hari raya Cina, hari raya Christmas. Ada banyak lagi hari raya. Lebih baik engkau sambut hari raya daripada memelihara hantu raya. Dan hiduplah sebagai manusia biasa. Hiruplah udara sebagai manusia biasa. Jangan berkawan dengan jin dan syaitan. Jangan gunakan jin dan syaitan untuk menganiaya orang lain. Jangan. Mungkin kau pernah berdepan dengan siapa pun dan ilmu apa pun. Mungkin. Namun ingat baik-baik, ada satu ilmu dari Pulau Besar Melaka yang mungkin engkau tak pernah berdepan. Yang mungkin kerana ini ilmu dari guru yang jika bermula takkan berhenti, yang takkan tersasar di dalam menuntut bela, takkan. Jadi aku nasihatkan, tanggalkan semua, buang jauh-jauh, sekalipun hingga ke belakang Bukit Kaf. Buang semua belaan dan peliharaan kau sebelum
gelanggang seluas sejadah bermula antara kau dengan aku, antara puaka dengan pusaka. Tapi aku nasihatkan, Pulau Besar Melaka tak akan tenggelam, tak akan. Hati-hati. Aku masih bercakap dalam bahasa manusia. Aku masih bercakap sebagai insan. Sebelum aku turun ke gelanggang seluas sejadah, sebaiknya antara kita tidak ada permusuhan. Asalkan kau tarik semua sihir yang sudah kau gunakan untuk menganiaya keluarga yang aku maksudkan, dan yang lain, baik yang gaib atau yang nyata. Jangan campur dalam pertempuran, jangan campur dalam perlawanan ini, kerana ini adalah perlawanan hak dengan batil. Ini adalah perlawanan hidup dan mati. Ini adalah perlawanan yang bukan beracah-acah dengan maut. Ini penghujungnya adalah nyawa dan maut. Jadi, Allah dan Muhammad jadi saksi. Jadi saksi. Guru mengesahkan sidi guru, sidi aku. Jika ini bermula dan kau tidak tarik semua sihir yang kau perbuat, apabila ia bermula, itu tanda segala ilmu yang kau ada, segala saka yang kau pelihara akan berakhir dan engkau akan turut serta. Itu yang terakhir bagi engkau. Jadi, sahaja aku duduk di dalam hari yang 8 dan seluruh HB, PWHB di dalam hari yang 8, dan yang kucinta dan kusayang, aku letakkan di dalam hari yang 8. Jangan engkau cuba. Jangan. Terimalah nasihatku secara jujur dan ikhlas. Ambillah, tanggalkanlah semua, tariklah semua sihir yang kau kirimkan pada mangsa. Jangan kau jadi hamba syaitan. Jangan. Kelak engkau kesal. Di sana nanti engkau akan diperbudakkan, dirantai oleh jin dan syaitan di alamnya, dan menjadi hamba pada syaitan selama-lamanya. Baiklah, aku rasa cukup sampai di sini. Ini jalan Lelang Buana, ini jalan Guru Laksmana, ini garis-garis Laksmana. Jangan kau langkah membujur, melintang, membujur
berlalu engkau mati, melintang engkau patah, muntah, berdarah. Jangan. Baiklah, apapun, aku harap isyarat ini sampai pada kau dan keluarga kau. Janganlah engkau duduk di dalam sebuah rumah yang mana di dalam rumah itu engkau berkongsi duduk dengan peliharaan kau yang terdiri daripada jin dan syaitan. Jangan. Buanglah semua itu. Kerana semua itu tidak akan jadi dinding kepada engkau. Tidak akan. Kerana di akhirat nanti, jin dan syaitan dan iblis itu sendiri akan lari apabila engkau dijatuhkan hukuman. Kerana katanya, dia cuma menghasut, membisikkan, tetapi tidak melakukan. Janganlah engkau diperbodohkan oleh jin dan syaitan. Baiklah, terpulang pada engkau. Engkau juga orang yang berilmu, punya dampingan, punya peliharaan, punya belaan. Jadi, terpulang. Masa engkau sangat hampir. Masa kita bertembung sangat hampir. Sama ada engkau mau terima atau tidak nasihat dan pandangan aku, tidak ada siapa yang boleh memaksa. Terpulang dan terpulang. Kerana apabila aku turun, pasti ada yang hidupnya sadaqallahul azim. Pasti. Di dalam gersang hatiku, ku merenung dirimu. Hati tersentuh rindu yang dalam tak menentu. Dengarkah kasihku getar di jantungku? Inikah arti resah hatiku? Bilakah kau datang kasih di hari indah nanti? Kan ku sambut bunga tanda cinta kasihmu. Namun hatiku resah dan merenung kini. Inikah arti rinduku padamu? Aku turut bersamamu. Aku juang ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu juang nanti bagaikan hari-hari dulu lagi. Aku turut bersamamu. Aku juang ingin bersamamu. Aku ingin bersamamu juang nanti bagaikan hari-hari dulu lagi.
nanti bagaikan hari-hari dulu lagi.